Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang keempat, muka surat 591, masih lagi dalam ayat ke-22 surah Yusuf berkaitan dengan huraian sifat muhsinin. Iaitu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kita telah menjelaskan dalam ayat lalu kaitan perkataan asyuddahu, kemudian hukman dan juga ilman. Dan Allah menutup kata-kata ini dengan wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah cara kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Dari sudut bahasa Arab, kalau kita lihat seperti kata para ulama lughah dan juga disebut dalam tafsir Adwaul Bayan oleh Muhammadul Amin Asy-Syamqiti, bahawa wurud ismil fa'il yadullu ala kaunihi atiyan bi ta'at wal qurubat ma'a sifatil ihsan. Bila menyebut tentang ismul fa'il dalam bahasa Arab dan muhsinin ini atas wazan muf'il, ahsana yuhsinu muhsin, maknanya sifat itu sebati dengan diri. Kalau sebut muhsanin, maknanya orang yang Allah lorongkan dia, muhsanin, dia jadi isim maf'ul. Yadullu ala anna Allah Ta'ala istahsanahu li nafsihi. Jadi muhsin ke, muhsan ke, dia merujuk kepada muhsan, sin, bukan sad, ya. Itu makna lain kalau sad. Muhsan maknanya orang yang dipelihara daripada, yang sepatutnya dipelihara daripada melakukan zina, itu sad. Ini sin, muhsinin, muhsanin. Jadi merujuk kepada sifat ini sebati dengan diri seseorang. Kerana kalau kita belajar bahasa Arab seperti yang kita pelajari dalam surah Yasin yang lalu, isim fa'il mempunyai sifat sebati banding dengan fi'il. Kalau diumpamakan, saya buat satu contoh untuk tuan-tuan faham. Perhatikan perbezaan di antara isim fa'il dengan fi'il. Ada satu program, kenduri kendara, wedding, perkahwinan contohnya. Maka dalam perkahwinan, dalam program perkahwinan itu dijemput kumpulan nasyid untuk menasyidkan lagu Asmaul Husna contohnya. Maka yang terakam dalam fikiran kita, boleh kita anggap datangnya kumpulan penasyid, maknanya kerja mereka memang menasyid. Tentulah suaranya tidak sumbang. Seperti ayat yang kedua kalau saya sebut kepada tuan-tuan, program itu yang sepatutnya dihadiri oleh para penasyid, mereka tidak dapat datang. Maka yang ada adalah golongan manusia yang cuba untuk mengalunkan nasyid, menyampaikan nasyid. Maknanya golongan pertama berbeza daripada golongan kedua. Golongan pertama kerjanya, profesionnya memang penasyid, maka tentulah suaranya lunak, enak, merdu. Kerana kerja menasyid itu adalah profesion mereka, profesional dalam bab tersebut. Berbanding dengan yang kedua, program itu disediakan lagi dengan nyanyian oleh para bidang terjun yang terpaksa mengambil tempat itu, dan tentu suaranya tidak seenak golongan yang pertama. Begini mudah untuk faham perkataan yang dimaksudkan oleh Allah muhsin dengan yuhsin. Fi'il berbeza daripada isim fa'il. Isim fa'il itu memiliki sifat kesebatian, keserasian, yang menunjukkan bahawa latihan Allah untuk nabinya ini yang termaktub dalam kisah Yusuf yang kita baca panjang lebar dan merupakan kisah yang paling panjang dibawa ke dalam satu surah, itulah surah Yusuf, seperti yang telah diterangkan di awal-awal tafsiran surah ini, bahawa ia menunjuk kepada sifat ihsan yang ada pada Nabi Allah yang mulia ini. Itu sebab ini merupakan satu balasan yang luar biasa yang kami berikan kepada Yusuf, kerana kesungguhannya untuk melalui segala rintangan dalam hidup itu, maka semuanya menatijahkan sifat ihsan dalam dirinya, dan kami membalas sesuai dengan martabat ihsan yang Nabi-Nabi miliki, termasuk juga Nabi Yusuf yang sedang kita bawakan kisahnya di sini. Jadi kat sini, wa fi ta'liqil jazaa' al-mazkur bil muhsinin isy'arun bi 'aliyatil ihsan lahu. Jadi menunjukkan kepada tingginya makam ihsan yang dicapai oleh Nabi Allah ini, wa tanbihun ala annahu subhanahu innama atahu al-hukma wal 'ilma li kaunihi muhsinan fi a'malihi. Dan ia merupakan satu tanbih, satu peringatan bahawa Allah tidak memberi sifat-sifat seperti ini sewenang-wenangnya, iaitu apa yang disebutkan sebagai hukman wa ilman itu tadi, melainkan kerana kesungguhannya dalam segala amal salihnya yang dilakukan kepada Allah SWT, muttaqiyan fi unfan amrihi. Jadi daripada awal-awal lagi kita dah nampak bagaimana kesabarannya, ujiannya, kerana
datangnya izam al-jaza ma'a izamil bala, datang agungnya sesuatu balasan itu dengan sebab kekuatan ataupun kesanggupan seseorang itu untuk mengalami ujian-ujian dalam hidup. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Dalam surah Rahman menyatakan, adakah balasan untuk ihsan melainkan ihsan juga? Jadi di sinilah kata sebahagian mereka, kata Imam Urami, nazi al-muhsinin alladhina yuhsinuna li anfusihim bil talab wal irada wal ijtihad wa riyada faman adkhala nafsahu fi zumrati ahli al-ihsan jazahullahu ta'ala bi ahsani jaza. Jadi ihsan ini mungkin terbahagi kepada banyak bentuk. Ihsan yang dimaksudkan dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Datang Jibril mengajar kepada Nabi SAW, disaksikan oleh para sahabat, tampilnya dalam hadis 40 yang kita pelajari itu. Maka datangnya Jibril untuk mengajar bahawa ihsan mertabatnya kamu beribadah kepada Allah dalam bentuk kamu rasai Allah matikan kamu. Maka seandainya kamu tidak merasakan demikian, Allah SWT tetap akan mematikan kamu. Lagi martabat ihsan ni kita pelajari dia dalam surah Al-Mulk yang digalakkan kita baca saban malam. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai kepada liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka seseorang yang sentiasa dapat melakukan ihsan, ibda' yang mengandungi juga nilai itqan dalam amalan dilakukan, maka dia akan sampai kepada mulk. Kerana permulaan surah Mulk itu menyebut penguasaan, pemilikan, kekuasaan tahta, kekayaan ke apa benda yang kita tafsirkan, semuanya milik Allah dan akan dipinjamkan kepada orang dalam hidup ini buat yang terbaik. Keliling kita melihat orang berjaya dalam perniagaan, tanya dia apa sebab dia berjaya. Dia jaga mak dia sebaik mungkin. Kita dengar cerita dia jaga mak dia pun tak terlintas dalam fikiran kita, tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ni berjaya dalam perniagaannya. Berkata dia pulang ke rumah masa mula-mula berniaga dulu, mak dia dah tidur. Dia takut nak bagi salam, takut mak dia terkejut, nanti orang tua-tua terkejut malam dah tak boleh bangun, dah dia tidur lagi sebab itu. Maka dia tidur dalam kereta. Allahu Akbar. Lebih dahsyat daripada itu pun dia sanggup buat untuk ibunya. Sebab itu ihsannya dalam berlaku baik pada ibu, dibalas oleh Allah di dunia lagi. Jangan kita hayalan dia boleh berniaga begitu, benda simple-simple pun berjaya, kerana dia punya kualiti ihsan yang tidak ada pada seseorang kita yang lain. Maka ihsan juga bermakna dalam bentuk yang lain, iaitu itqan. Buat satu benda tu buat bersungguh-sungguh, seperti yang kita baca dalam surah Al-Kahfi sebagai contohnya. Maka bila mereka tertidur dalam gua itu, mereka pun suruh seorang mereka untuk pergi pilih makanan yang paling azka maknanya makanan yang paling baik, walaupun dalam kesempitan, kesusahan, nak pastikan halal, bersih atau tidak. Bukan kita melihat apa saja yang bujur lalu melintang sapu. Kerana ada orang yang punya ihsan di sudut pemakanannya, penjagaan makanannya, maka Allah beri kepadanya kenikmatan beribadah kepada Allah walaupun dia tidak kaya. Tapi kesenukan kelazatan ibadah itu membolehkan dia untuk bangun awal tahajud walaupun tidurnya lambat, musim sejuk macam mana sekalipun dia boleh bangun sembahyang subuh berjemaah, tak lihat muka dia sembahyang subuh berjemaah. Dan ada orang yang pula yang kita dapat lihat di CCTV mati ketika sedang sujud tahajud. Adakah orang ni melakukan ibadahnya macam sebahagian kita yang main-main? Tidak jawapannya. Kerana itu ihsan ini adalah satu hadiah Allah kepada orang yang memang dalam hidupnya berlaku ihsan terhadap perbuatan-perbuatan amal salih dia. Dan contoh yang terbaik yang dapat kita lihat inilah berlaku kepada Nabi Yusuf AS. Jadi jaza al-azim yang Allah berikan ini, anugerah agung, hadiah ihsan, nama muhsin yang melekat dan dibaca oleh kita dan surah Yusuf ini sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca lebih 1000 tahun. Perkataan ihsan kepada Nabi Yusuf ini kerana baginda memang telah pun memiliki sidqut tawajjuh dan juga sihatut tawjih fil amal. Sidqut tawajjuh makna, tuan-tuan, dalam beramal dia memang fokusnya hanya kepada Allah SWT sahaja. Dan juga sihatut tawjih, cara beribadah yang betul kepada Allah SWT. Ikhlas amal dan juga itba'un Nabi SAW. Mana dalam melakukan satu perkara memang ikhlas kerana Allah dan mengikuti cara Nabi SAW dalam beramal itu. Sebab itu, maka apa yang disebut oleh Imam Al-Urami berkaitan dengan al-muhsinin sungguh menarik. Ulaika alladhina lam yudannisu anfusahum bi sayyi'atil a'mal fanu'tihim nasiban min al-hukmi bil haqqi wal 'adli wa 'ilman yuzhiruhu القول والفصل إذ يكون لذلك الإحسان تأثير في صفاء عقولهم وجودة أفهامهم وفقههم لحقائق الأشياء غير ما يستفيدون بالكسب من غيرهم ولا يتهيأ مثل ذلك للمسيئين في أعمالهم المتبعين لأهوائهم وطاعة شهواتهم. Ini satu kelebihan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Seperti yang kita baca kisah Nabi Yusuf ini, pangkalnya, hakikatnya, asasnya adalah kerana bersihnya hati mereka, kesungguhan mereka, kesabaran mereka. Dan apa yang dianugerahkan Allah ni bukan dianugerahkan kepada orang yang lalai dalam amalnya, mengikut hawa nafsunya, mudah kalah dalam perkara-perkara syahwat, berkaitan syahwat. Maka begitulah indah pemilihan perkataan ihsan yang dapat kita lihat petikan daripada ayat wa kadzalika najzil muhsinin ini. Kemudian datang ayat ke-23, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah
innahu rabbi ahsana mathwai innahu la yuflihul zalimun. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu. Saya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukan aku dengan baik. Sungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Jadi Allah mencerita kepada kita tentang isi Al-Aziz ini, yang namanya sama ada Ra'il ataupun Zaliha ataupun Zulaikha, yang telah saya huraikan, seperti juga disebut Ibn Katsir. Dia, suaminya telah pesan supaya Yusuf ni diperlakukan dengan baik dan dihormati, tapi sebaliknya wanita ini menggoda. Ya Allah, dramatiknya bahagian ni tuan-tuan. Dia menggoda dan manggilnya agar dekat dengannya. Dan ayat yang disebut di sini, kalau kita faham perkataan bahasa Arab, wa ghallaqatil abwab. Ghallaqa ini dia satu fi'il yang bersifat tad'if, satu fi'il yang bersifat takrir, satu bersifat mana pengukuhan. Kalau perkataan aghlaqa, tutup. Kalau ghallaqa, maknanya ditutup dan dipastikan betul-betul berkunci. Maka dipastikan betul-betul berkunci dengan tujuan untuk menutup aib dirinya, kerana dia yang terdorong untuk menarik Yusuf AS melakukan zina. Dia menggoda dan memanggilnya supaya dekat dengannya. Rasa cintanya yang begitu lama terpendam pada Yusuf, dan tambahan pula telah kita pelajari seperti kata sebahagian daripada para ulama tafsir, bahawa suaminya seorang hasur, suaminya seorang yang mandul, yang tidak mampu untuk mengadakan hubungan dengan isterinya. Maka terbukulah perasaan itu melihat Nabi Yusuf yang setiap hari berada di hadapannya, tampan, elok, segap, tinggi, seperti yang telah kita pelajari Utiyah Syatrul Husni, bahawa Sina Yusuf AS diberi separuh daripada kecantikan yang Allah jadikan di dunia. Lalu beliau menutup semua pintu dan memanggil Yusuf. Setengah kitab tafsir mengatakan pintu yang ditutup itu sebanyak 7. Bayangkan sebuah rumah mahligai yang besar milik seorang gubernur, seorang menteri. Bagaimana besarnya, cantiknya, pintunya berapa banyak, tingkapnya berapa banyak. Maka di tempat itu dia telah pun telah target untuk melakukan buatan jelik dan hina maksiat itu dengan Yusuf AS. Dia mengatakan, hai talak, mari sini. Tapi Yusuf menolak ajakan itu dengan keras dan mengatakan, ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah, sungguhnya dia suamimu adalah tuanku, dan dia telah memperlakukan aku dengan baik. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan Rabb ini menunjuk kepada banyak benda, sama ada Tuhan ataupun Tuan. Jadi maksud dia kehendaki di sini adalah suamimu. Suamimu adalah tuanku yang telah memberi aku tempat yang mulia, menjaga aku. Maka tak patut aku buat benda keji ini kepadanya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya orang zalim tidak akan beruntung. Inilah merupakan tafsiran kebanyakan para ulama tafsir seperti Mujahid, As-Suddi, dan begitu juga Muhammad bin Ishaq. Jadi dalam ayat yang kita lihat di sini, bahawa peristiwa yang berlaku, perkataan murawadah. Murawadah ni kalau kita pelajari bahasa Arab, dia merujuk kepada satu usaha untuk memikat dengan tujuan untuk melakukan zina. Seperti contohnya kalau seorang itu bercakap dari sudut bahasa Arab, rawadathu hiya an nafsih, ai hawala kullu wahid minhuma al-wat'a wal jima'a. Jadi perkataan rawadah ni lebih kepada usaha untuk memikat, menggoda, menarik perhatian. Maknanya dia telah didahului oleh pakaian yang mungkin seksi, mungkin bau haruman, mungkin penampilan, mungkin kata-kata yang penuh dengan lenggok yang tertentu untuk memikat. Maka ini adalah sifat perempuan ini, dan memang dalam bahasa Arab penggunaan perkataan itu boleh kita perhatikan dalam berbagai-bagai variasinya. Bahawa dalam ayat yang digunakan kat sini, lam yaqul imra'atul aziz atau Zulaikha qasadan ila ziyadati taqrir ma istihjan at-tasrih bismil mar'a wal muhafazah ala sitri alaiha. Jadi kita tengok penggunaan Al-Quran, pemilihan perkataan Al-Quran yang disifatkan sangat daqiq dan juga gharib, sangat teliti dan juga sangat pelik pemilihan perkataan-perkataan yang digunakan oleh Al-Quran. Maka dalam keadaan semikian pun Allah masih lagi menutup ataupun tidak menjelaskan identiti perempuan ini tanpa perlu menyebut namanya, kerana itu satu keaiban. Maka pendekatan Quran yang akan kita lihat dalam isu-isu berkaitan seksual ni, begitu pembawaan ayat-ayat itu, pemilihan perkataannya sangat menutup dan tidak membuka aib seseorang. Nanti kita akan pelajari bagaimana penjelasan para ulama dalam ayat-ayat berkaitan perkara-perkara seperti ini, dan juga bagaimanakah maksud kecenderungan yang digunakan oleh Quran terhadap perempuan ini, terhadap Nabi Yusuf, dan bagaimana responnya, reaksinya. Ada uraian panjang dan antara uraian terbaik yang sangat menarik untuk saya sampaikan kepada tuan daripada kitab Adwa'ul Bayan. Nantikan huraiannya dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.